Isu ketagihan pornografi bukanlah sesuatu yang baharu dalam kalangan masyarakat kita, terutamanya kepada remaja. Ketagihan segelintir golongan masyarakat menonton pornografi bukan sahaja meruntuhkan akhlak dan nilai moral, tetapi juga cenderung menjadikan individu terbabit sebagai pemangsa kes gejala sosial. Kajian ke atas 300 remaja berusia hingga 17 tahun di negara ini mendapati mereka menonton pornografi seawal usia 10 tahun walaupun secara tidak langsung. Sekretariat Pertubuhan Wanita Ikram Malaysia, Dr. Syamsuryani Mat Jamal berkata, golongan ibu bapa khawatir jika ahli mereka menjadi mangsa rogol, sumbang mahram atau terbabit dengan seks bebas berikutan amalan menonton pornografi. Ada di antara anak-anak berusia 10 tahun mendapat akses menonton pornografi secara tidak langsung menerusi pautan laman sesawang yang muncul secara tiba-tiba ketika menggunakan internet. Selain ada yang menontonnya menerusi perkongsian rakan sebaya. Katanya, ketagihan ini bertambah buruk apabila mereka menjadikan pornografi sebagai medium mencari keseronokan, terutama apabila berasa murung. Katanya ketika ditemui pada acara larian amal Love Myself di Padang Merbuk di sini hari ini. Antara perkara yang membuatkan anak-anak muda mulai terjebak dengan bahan-bahan lucah adalah daripada pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan pengaruh yang terbesar buat anak-anak muda untuk berkongsi tentang perkara yang mereka sukakan. Senang cerita, budak-budak akan lebih suka ikut apa yang rakan-rakan mereka minati dan benda-benda yang mereka rasanya best. Selain pengaruh rakan sebaya, antara yang membuatkan bahan-bahan lucah ini menjadi ketagihan dan terdedah kepada remaja adalah para remaja menggunakan bahan video lucah ini sebagai sumber rujukan, informasi dan nasihat untuk mereka tahu tentang cara bersedih. Kebanyakan orang muda tidak mempunyai sumber maklumat yang dipercayai tentang seks, dan ini membuatkan mereka cenderung untuk mengambil bahan-bahan lucah ini sebagai rujukan. Dan salah satu punca yang terakhir kepada terjebaknya ketagihan pornografi dalam kalangan remaja adalah tiada pendidikan dan pendedahan yang betul tentang subjek pendidikan seksualiti. Berbeza dengan negara lain, ramai remaja tidak berpengetahuan tentang subjek ini kerana tidak berpeluang belajar mengenainya dengan lebih mendalam. Isu utama dalam menangani pornografi ialah peranan ibu bapa menerapkan nilai-nilai murni kepada anak-anak dan ahli keluarga. Jelas Datuk Dr. Sri Wan Azizah, ia haruslah bermula di rumah bersama ibu bapa perlu menjadi rujukan anak-anak selain usaha pihak kerajaan membanteras pornografi. Ibu bapa mestilah mengambil tanggungjawab melihat apa yang anak-anak melayari apa semua. These are things that sekarang ni menjadi tular dan menjadi masalah. Kalau anak-anak muda kita kena jaga, janganlah jadi satu addiction to pornography. Ini salah satu daripada masalah mental, sakit-sakit mental yang kita lalui bersama. Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) dikenali sebagai wadah pencerdasan umat Malaysia giat menggerakkan kempen sekeluarga tolak pornografi sejak awal 2017. Ikuti ulasan lanjut Naib Presiden Wadah, Pakar Keselamatan Maklumat Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Putra Malaysia, Prof. Madya Dr. Nur Izura Uzir membicarakan isu ini. Secara globalnya, gejala pornografi ni sangat-sangat kita kata apa, besar, meluas sebenarnya. Macam saya sebut tadi, mudah didapati, bersepah-sepah di luar sana. Ya, daripada katakan
orang kata apa, the main producer, pengeluar utama filem-filem pornografi adalah Amerika Syarikat. Pada tahun 1997, cuma ada lebih kurang 1000 website lucah. Zaman tu pun kebanyakan yang kita kata kalau ada bahan lucah pun berbentuk dalam majalah, dalam bentuk majalah seperti kita pernah dengar majalah Playboy dan sebagainya. Oleh itu website-website atau berbentuk pornografi ni tak begitu banyak lagi pada zaman tu. Tetapi hampir 20 tahun selepas itu, kalau ikutkan statistik daripada drx.com ni, pada tahun 2015 telah wujud lebih 2.5 juta website pornografi. Kenapa seseorang itu suka tengok bahan lucah? Adakah sebab memang naluri semula jadi manusia sampaikan kanak-kanak pun terjebak? Saya sebelum ni pun saya sendiri pun tak tahu bahawa pornografi itu boleh menyebabkan ketagihan. Kita memang dengar, kita tahu kewujudan pornografi itu, tapi kita pun pelik bila orang tengok sekali rasa nak tengok lagi. Nak tengok lagi kan? Kenapa? Rupa-rupanya kajian dia menunjukkan, even di University Cambridge pun ada satu kajian yang saya terbaca, menonton pornografi dia memang akan mengubah dia panggil grey matter dalam otak kita. Satu bahagian dalam otak yang akan diubah dia punya kita kata chemical dalam tu lah yang menyebabkan berlakunya ketagihan. Dan dikatakan ketagihan pornografi ni sama dengan ketagihan dadah. Bila tengok sekali nak tengok lagi dan nak dos yang lebih tinggi. Kenapa? Kerana dalam otak kita ada hormon-hormon yang dijadikan untuk ialah hormon yang Allah jadikan pada kita ni adalah untuk memberi kebahagiaan, untuk memberi kepuasan. Misal kata dopamin, satu hormon tu, salah satu daripada hormon tu adalah dopamin yang ianya untuk memberi kepuasan. Bila ada kasih sayang suami isteri, ada hubungan suami isteri, dia akan memberi kepuasan, dia menimbulkan rasa kebahagiaan, rasa timbul kasih sayang, mengeratkan kasih sayang. Bagaimana idea melaksanakan kempen sekeluarga tolak pornografi tercetus? Sebenarnya Wadah telah membincangkan tentang isu-isu keluarga, masalah-masalah sosial sejak tahun dah 2015, 2016 lagi. Daripada siri-siri perbincangan yang kita buat tu, maka pada 2016 pada Muktamar Wadah tahun 2016, September 2016, kita ataupun Presiden telah melancarkan stop. Maka pada 2017, sejak 2017 Januari lagi kami telah melaksanakan kempen stop ni, dan sepanjang Januari 2017 sehingga sekarang Wadah telah melaksanakan lebih 50, hampir 60 program stop berbentuk seminar, ceramah untuk memberi kesedaran kepada pelajar, kepada ibu bapa dan juga kepada komuniti. Kerana fokus Wadah adalah memberi kesedaran kepada komuniti dan juga pelajar, ibu bapa, guru-guru dan sebagainya. Melihat kepada situasi semasa, apa yang Wadah boleh lakukan melalui stop? Stop ni memfokuskan kepada ibu bapa dan komuniti. Kali ni kita tak boleh dah beranggapan bahawa tak apalah, saya jaga anak saya, anak orang lain biarlah, pandai-pandailah dia jaga. Dalam sekarang ni kan kita tengok kalau kita, ada parent jangan jaga tepi kain sendiri, jangan jaga tepi kain orang. Nampak orang sebelah rumah pun anak orang sebelah rumah pun buat sesuatu yang nampak pelik pun kita fikir biarlah, bukan anak aku. Mungkin ada yang fikir gitu, ataupun ada yang cuba menegur tetapi tidak boleh diterima oleh pihak yang satu lagi. Jadi di sini kita kena ada collective responsibility ataupun tanggungjawab bersama dalam komuniti dan sesama ibu bapa. Kita memang ada trainer, kita memang buat TOT ataupun training of trainers untuk semua dan wakil-wakil daripada seluruh negara di negeri, dan memang penceramah-penceramah kita akan kongsikan tips-tips begini. Ini sebahagian daripada kita punya modul.
Apa harapan atau cadangan Prof kepada pihak berwajib bagi mengatasi gejala negatif ini? Kita dah ada undang-undang, undang-undang yang mana orang kata apa, boleh mendakwa mereka yang memiliki bahan lucah, sama ada memiliki dalam telefon ataupun memiliki di rumah ke dan sebagainya. Antara cadangan kita mengumpul juga tanda tangan untuk petition, dan masih dalam proses lagi juga. Kita target untuk mengumpul 1 juta tanda tangan petition supaya kita mahukan bahan-bahan pornografi di internet ni disekat. Kalau ada negara yang boleh menyekatnya, kenapa Malaysia tak boleh buat? Pandangan anda, apa itu pornografi? Okay, pada saya lah, pornografi ni adalah sesuatu yang melibatkan unsur-unsur lucah dan juga yang berkaitan dengan unsur-unsur seksual. Okey. Mengikut pandangan anda, jadi bagaimana cara kita untuk mengekang remaja ini daripada ketagihan pornografi? Okey, antara yang saya rasa lah yang patut dilakukan ialah pengawasan ibu bapa itu sendiri. Ibu bapa harus memantau kegiatan anak-anak mereka bukan sahaja di dalam rumah tetapi juga di luar rumah. Walaupun kita tak sentiasa, ibu bapa tidak sentiasa berada bersama anak-anak mereka, tetapi mereka harus merasakan bagi anak mereka rasa bahawa mereka sentiasa ada dengan anak-anak mereka. Seperti kalau walaupun anak mereka berada jauh, ibu bapa sentiasa menelefon anak-anak mereka dan tanya anak dia duduk kat mana, dan itu akan menimbulkan satu rasa perasaan yang macam anak-anak jadi takut untuk buat apa-apa kesalahan, bukan sahaja untuk menonton pornografi. Dan Encik, apakah itu pornografi ya? Pornografi. Okey. Bagi pendapat saya lah, Ya, pornografi ni adalah satu video yang ke arah seksual. Jadi benda itu berunsur negatif bagi kanak-kanak, tapi malah dewasa pun dia turut memberi kesan yang negatif. Jadi, mengikut pandangan Encik, bagaimanakah cara untuk kita mengekang daripada remaja ini ketagihan? Okey, cara untuk mengekang. Okey, macam saya cakap sebelum ni, pornografi ni mudah sangat untuk kita akses dalam website yang ada dekat Google tu semua. Jadi saya merasakan untuk mengawal ketagihan mereka ini, saya rasa kita kena kawal dulu cara macam mana diorang nak dapatkan sumber-sumber itu. Kesimpulannya, semua pihak haruslah berganding bahu dalam menangani isu ketagihan pornografi dalam kalangan remaja. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.